menyediakan link. So ada link yang perlu diisi yang perlu diisi oleh audiens semua, yang sepatutnya diisi sebelum kita mulakan pertemuan kita malam ni lah. Kalau boleh link tu dah diisi. Kalau yang belum isi boleh isi sekarang sementara sempat lagi. Dan mana yang belum daftar boleh juga daftar. Rasanya murabi ataupun nakib masing-masing ada ada mungkin ada forward lah link pendaftaran insyaallah. Sekiranya tak maklum bolehlah merujuk pada bahagian chat lah, insyaallah kita akan letakkan link-link tersebut dari semasa ke semasa lah sebagai peringatan lah kan. So pada malam ni tanpa membuang masa lagi, insyaallah seperti yang kita sedia maklum, pada malam ini kita akan diperdengarkan ataupun kita akan diberi pengisian mengenai sejarah usrah. Barangkali ada sebahagian kita pernah dengar ataupun barangkali ada sebahagian kita first time dengar. So insyaallah kita jadikan pengisian pada malam ini satu pengisian yang bermakna dan ianya boleh kita cuba sampaikan kepada mereka yang tak dapat hadir pada malam ni lah, yang tak dapat join pada malam ni lah. So insyaallah yang memberi pengisian kepada kita malam ni adalah Ustaz Ahmad Taufik bin Abdul Jaafar. InsyaAllah seorang tokoh penyampai yang tidak asing lagi. Rasanya kalau rasanya bolehlah kot kalau dengan izin penyampai jugalah, sekiranya ada sebarang persoalan bolehlah diajukan boleh kalau terasa terlupa bolehlah di post dulu di bahagian chat kalau takut terlupalah kan. Sementara penyampai kita memberikan pengisian, bolehlah kita kalau ada pertanyaan tu boleh terus post dekat bahagian chat, ruang chat. Okey insyaallah tanpa buang masa lagi, ana beri laluan kepada penyampai kita Ustaz Ahmad Taufik. Okey alright. Sorry. Sebelum tu marilah kita sesama buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey insyaallah. Ustaz Taufik dah bersedia ke? Okey, boleh insyaallah. Boleh alright. Okey, so tanpa membuang masa ana memberi laluan kepada Ustaz Taufik untuk meneruskan pengisian beliau. Tafadhal akhi. Okey, terima kasih Rahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Ana assume semua jawab lah insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, okay. Pertamanya terima kasih kepada Irahim atas laluan yang diberikan. Kemudian Ana minta izin tak buka video, okey ke nak Ana buka video? Boleh je buka, cuma Ana kena setting sebab sekarang ni lampu belakang Ana. Tak payah Juan? Okey. Tak kisah, alright. Kalau perlu beritahu, kalau perlu beritahu Pandangan rasanya macam perlu sebab ada yang tak kenal. Oh ya ke? Profile picture tu ada tu, gambar original. Yang lain macam mana? Okey ke kalau tak buka video? Ataupun nak, kalau nak Ana try adjust lampu depan lah. Sekarang ni lampu belakang jadi dia gelap. Okey je Ustaz. Oh. Buka video Ustaz, nampak muka Muhajir sikit baru kita rasa basah. Oh, Okey, pengenalan boleh tengok muka sekejap. Rasa semangat sikit izah diri tengok Ustaz. InsyaAllah. Ada tinggi sikit bila nampak muka Muhajir. Kalau macam tu Ana minta masa sikit, Ana adjust sekejap Mungkin dalam sementara tu kepada yang belum isi link, boleh isi link dulu insya-Allah. Sambil-sambil tu kita dengar lagu-lagu sikit insya-Allah. Okey, kita teruskan insya-Allah, boleh? Rahim. Ya Ustaz. Ana ada berapa lama sampai pukul apa? Terpulang pada Ustaz lah. Okey, sampai Ana kalau orang bagi Ana option, Ana 6 jam. Wow. Kita pecah 3 part. Mungkin kita boleh buat sampai pukul dalam pukul sampai pukul 10.30 10.45 je tu. Okey, Ana try 10.30 Ana cuba 10.30 insya-Allah. Alright. Okey, khawan dan akhwat yang kasih sekalian, ahlan wa sahlan kepada semua. Ana rasa sebahagian dah kenal, dah pernah jumpa, sebahagian belum.
ala kulli hal, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Allah izinkan kita bersama pada malam ni. Alhamdulillah ada dalam 83 orang, kat sini lebih kurang. Mesti ada sebab Allah lapangkan atau dorongkan kita berada di sini. Mesti ada sebab kenapa Allah pilih kita berada di sini bersama pada malam ini. Mesti ada sebab kenapa dalam ramai-ramai orang, alhamdulillah Allah buka peluang kepada diri kita untuk kita dapat mengikuti usrah. So ana difahamkan semua di sini ialah orang yang sedang mengikuti usrah, insya-Allah. So usrah kalau tanya ana adalah satu nikmat yang tak semua orang dapat. Satu nikmat yang hanya dirasai oleh mereka yang mampu untuk menghargainya, dan ana percaya mesti ada sebab Allah Taala telah melorongkan kita untuk berada dalam kumpulan usrah yang kita sedang ikuti sekarang. So semua ni bukan kebetulan. Kita percaya semua adalah takdir daripada Allah SWT, ketentuan yang mana Allah Taala telah memilih kita untuk mengecapi nikmat ini. Right. So usrah adalah satu benda yang katanya Ana sangat best. Dan that's why Ana minta antum jawab soalan-soalan tadi. Okay. Soalan tadi sebenarnya bukan untuk test apa-apa tidak. Tujuan soalan tadi ialah supaya kita dapat gambaran apa sebenarnya akan kita bincangkan dalam perjumpaan kita pada malam ni. So ada sebahagian anda tengok dah boleh menjawab dengan baik pada sebahagian soalan, tapi ada beberapa sebahagian soalan lagi yang ramai yang masih tak pasti, blur dan sebagainya. So kita berharap mudah-mudahan dengan perkongsian ringkas pada malam ini dapat kita memahami apa sebenarnya yang sepatutnya kita fahami, insya-Allah. So enjoy lah, insya-Allah. So kalau ada soalan boleh tanya. Kalau anda terlalu laju pun boleh pause kan. Kalau kalau tak jelas boleh minta Ana ulang. Ana bersedia untuk ulang. Okay, seperti Ana sebut tadi, Ana dah cuba untuk compactkan bahan ni. Kalau Ana cakap dengan Rahim tadi mungkin 6 jam dan sebagainya kan, itu berseluruh lah. Tapi memang tak mustahil kalau kita nak share benda ni secara mendalam, boleh jadi kita pergi 6 jam dan sebagainya. Tapi Ana cuba untuk compresskan malam ni insya-Allah dengan masa yang ada untuk kita memahami beberapa perkara yang penting. So Ana mungkin sedut beberapa perkara yang penting. So dalam slide tu ada slide yang sikit perkataan, ada slide yang banyak perkataan. So yang banyak perkataan pun mungkin Ana tak cerita semua, Ana just sentuh sebahagian saja. Okay, alright. Bersedia semua Tulis sikit kat chat, saya bersedia. Okay Helmi, terima kasih Helmi. Sedia. Bagus, Wafiq. Alright. Sedia Ustaz, saya bersedia Ustaz. Right, DJ Syams, cantik. Juan, terima kasih. Nadia, ramai ni, alhamdulillah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Alright. So bila disebut pasal sejarah usrah, saya tak pasti kalau dalam poster tulis sejarah usrah Okay, I'm ready. Bagus. Okay, right. Okay, untuk tajuk kita ni saya tambah sikit perkataan kita kat belakang sebab apa kita nak cerita pasal usrah kita. Usrah kita ni sebenarnya macam mana? Apa sebab kita tambah kita belakang sebab kita nak cerita bahawa dekat Malaysia ataupun di seluruh dunia sekarang ni, bila sebut istilah usrah, dia adalah satu benda yang dah sangat meluas, which is sangat bagus. So ada yang daripada respon saya tengok tadi daripada soalan tu, ada yang memang dah ikut usrah daripada sekolah lagi. So usrah sekolah. Ada yang memang kat sekolah dia wajib usrah. Ada yang masuk universiti wajib usrah. Ada yang wajib pada tahun pertama. Muhammad Ibrahim raise hand, ada apa-apa Muhammad? Tak ada alright. Okay. So mana nak cerita usrah dah melata. Kita pun dah tengok dekat dalam lagu pun ada perkataan usrah, dekat radio pun ada usrah, dekat TV pun ada usrah, ada halaqah dan sebagainya. So usrah ni dah meluas lah, which is bagus. Cuma hari ni yang kita nak bincang adalah sejarah usrah kita. Usrah yang kita ikut ni sebenarnya macam mana? Adakah sama dengan usrah yang lain ataupun apa? Okay, alright. So inilah kita punya perbincangan pada hari ini. So basically untuk presentation malam ni, saya pecahkan kepada 3 bahagian. Sebelum tu kalau belum kenal minta maaf. Tadi Akhir Rahim dah sebut saya nama Ahmad Taufik.
boleh panggil Abang Taufik. Alumni UTM, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, mula ikut surah dia sekolah, daripada sekolah, alhamdulillah dah berkeluarga dan menikmati usrah sampai sekarang, dan memang sangat bersyukur, panggil pakcik pun boleh. Menikmati usrah sampai sekarang dan alhamdulillah meyakini bahawa usrah ni adalah satu benda yang sangat penting, insya-Allah. Alright. Okay, so kita mula insya-Allah. Ini link tadi dari isi. Okay. So kita pecah 3 part. So part 1 ialah kita refresh balik. So bila kita bagi soalan tadi dekat link tu, tujuan adalah untuk kita recall balik dan sebagainya. So nak minta mungkin seorang ke share tentang pengalaman usrah dia. Bila dia mula ikut usrah. Okay. Okay, tak apa. Saya buka link. Kita tengok dekat link tersebut. Kita ada 34 respon. Okay, 82% lelaki. 82% adalah perempuan. Okay. Mula ikut usrah. Okay, 47% ialah diasasi atau IPT. 53% sejak dari sekolah. So samalah kita So kita ikut usrah bermula dari sekolah. So mungkin ada usrah yang wajib, ada usrah yang tak wajib, tapi mungkin cikgu atau ustaz kita atau ustazah kita jemput untuk join usrah. Okay, right. Okay, yang ni yang penting pengalaman menarik dalam usrah. Okay, apakah topik yang paling menarik? Ni pun ada dalam soalan tadi. Kalau ada siapa nak share lagi bagus sebenarnya. Alright. Saya cuba bacakan kenangan manis. Jumpa kawan-kawan yang saling membantu. Dapat bersama-sama orang yang mahu melakukan perubahan. Dapat jumpa kawan baru. Mendapat ilmu manfaat. Bersama dengan kawan-kawan saling bercerita. Makan-makan. Ni best. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, saya punya nakib atau murabi memang ambil di sekolah bawa ke rumah dia setiap kali usrah. Dan antara makanan yang memang kami tunggu-tunggu ialah pizza masa tu sebab saya jarang makan pizza sebenarnya. Dan sebenarnya peluang makan pizza ialah semasa kat usrah lah. Masa saya sekolah menengah. So sekarang ni dah berkejaya, alhamdulillah ada rezeki tapi nak cerita makan-makan. Okey, bagus. Daripada respon ni ada banyak ilmu dapat dipelajari, banyak pendapat boleh kongsi, dapat ilmu baru, kenal orang baru, buat kawan. Okay, belajar banyak hal, kefahaman Islam, berjumpa kawan-kawan ke arah kebaikan. Okay, banyak. Okay. Perkongsian bermanfaat, meluangkan masa, dapat berkelah, dapat main bowling. Alright. Dapat tadabbur Al-Quran sambil belajar tajwid. Dapat belajar sirah dan sebagainya. Okey. So, poin inilah poin yang sangat penting untuk kita selalu ingat. Okay. So, pengalaman-pengalaman menarik ini ialah pengalaman yang sangat penting dan kita kena selalu ingat benda-benda macam ni. Antara yang menarik juga yang pernah saya lalui ialah ketika kami decide, setuju untuk menepati masa. Kita nak belajar lah, nak latih diri untuk tepati masa. So kita bersetuju dalam usrah, okey jom kita tepati masa. Masa tu boleh fizikal lagi lah, sekarang dah online banyak atas talian. Okey, masa tu kita decide, kita katakan pukul 9, okey pukul 9 semua kena ada macam tu Lepas tu bila lambat, okey ada yang lambat, okey macam mana nak settle ni supaya kita dapat berubah supaya menjadi orang yang menepati masa. So apa yang kita bincang-bincang, kita setuju, okey siapa lambat 1 minit, 1 cucuk sate kena belanja. Lewat 10 minit belanja 10 cucuk sate seorang. So memang itu antara yang pengalaman yang sangat menarik. Saya juga pernah down dulu waktu mana dalam masa bujang-bujang dulu lah kan. Okay. Antara pengalaman menarik ialah bila rakan seusrah datang ke rumah. Datang ke bilik, tanya apa khabar dan sebagainya. Satu benda yang sangat indah. So kita semua ada masa kita yang masa stres, rasa down dan sebagainya.
So kawan-kawan usrah sebenarnya sangat-sangat membantu. So dia akan risau, dia akan pelik kalau kita tak pergi solat berjemaah ke, dia akan risau kalau kita tak datang usrah. So ni antara benda-benda yang menarik. Sebenarnya saya nak dengar juga daripada yang lain-lain, tapi mungkin kita terpaksa ajukan sikit atas kekangan masa. Tapi poin saya nak cerita bahawa dengan pengalaman you all, ada yang setahun, saya tengok ada yang 7 tahun, ramai juga yang setahun. So actually dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini, kita berharap kita semua dapat appreciate, hargai peluang usrah yang Allah telah berikan kepada kita. So ramai je orang yang boleh ikut usrah, tapi kenapa Allah pilih kita kan? Mesti ada benda kemanisan yang Allah rasa, Allah nak kita rasa. Right. Okey, apa perasaan anda dengan usrah sekarang? Apa harapan terhadap usrah? Okey, soalan ni tak ada dalam link tersebut. Sebenarnya nak dengar juga, boleh tulis kat chat tak? Apa perasaan anda dengan usrah sekarang dan apa harapan? Salah satulah boleh. Gembira, Wafiq, bagus, mantap. Okey, yang lain-lain, apa perasaan dengan usrah? Bahagia, seronok, alhamdulillah, syukur. Okey, bagus. Tenang, alhamdulillah, bagus. Yang lain-lain? Kenyang. Bagus Juan, terbaik. Alright. Lagi-lagi? Bersyukur, okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih atas respon. Alhamdulillah, seronok sebagainya. Gembira, okey, alhamdulillah. Saya ada juga tanya dalam link tu kenangan pahit kenangan pahit So ada 26 respon ni kenangan pahit. So antaranya awkward lah bila mula usrah, awkward. Tapi banyak agak respon yang tiada sibuk sebagainya. Tapi ada juga yang tulis, selama saya menyertai usrah tidak pernah lagi ada kenangan pahit. Oh, tanya, alhamdulillah. Kenangan pahit ni banyak dugaan dan sebagainya. Okey, baik. So usrah ni nanti kita akan bahas lebih mendalam lah. Tapi secara umumnya usrah ni ibarat keluarga lah. Kita keluarga. Bahkan suami isteri pun ada dia punya orang kata sedangkan lidah lagi tergigit ini kan pula rakan seusrah. So adalah kita punya naik turun dan sebagainya. Of course kita nak semua yang indah-indah lah dalam keluarga kita. Tapi tak mustahil akan ada yang tak okey. So katakan tadi ada 10 okey, kita berharap janganlah sebab satu yang tak okey menyebabkan kita abaikan, kita lupakan 10 yang okey. Boleh faham Boleh faham Okey ke semua ni? Alright, Wafiq. Terima kasih. Wafiq antara yang cepat respon lah. Bagus Wafiq. Okey Ustaz, baik Ustaz. Bagus. Alright. Okey, terima kasih semua Okey. So point kita ialah usrah ni banyak setakat yang kita lalu, kita rasa alhamdulillah banyak kelebihan, banyak kebaikan. Saya personally lebih menjaga amal fardi setelah mengikuti usrah. Kalau dulu mungkin ada jugalah rasa malas-malas nak pergi masjid, malas-malas nak baca Quran. Tapi alhamdulillah dengan limpahan nikmat rahmat daripada Allah SWT, kita rasa perubahan tersebut. Kalau dulu susah nak bangun, mungkin subuh kadang-kadang liat dan sebagainya, tapi sekarang bila kita ikut usrah, ada orang-orang yang menasihati dan sebagainya, kita sama-sama saling menyokong satu sama lain. So banyak perubahan yang personally saya rasa, dan saya harap you all juga merasai perasaan yang sama. InsyaAllah. So usrah ni atau keluarga ni setiap ahli berperanan. So bukan nakib atau murabiah sahaja, tetapi juga ahli-ahli juga berperanan. Macam mana kita nak care satu sama lain macam mana kita nak ambil berat satu sama lain. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang stres, kalau ada yang ada masalah dan sebagainya, macam mana kita saling membantu. Bukan setakat menyelesaikan benda-benda yang negatif, tetapi juga mengembangkan potensi-potensi yang positif. Siapa yang pandai melukis, macam mana kita nak salurkan bakat lukisan dia. Kalau siapa yang menjaga bacaan Quran, satu hari satu muka surat, macam mana kita nak
upgrade, satu hari 2 muka surat, kemudian upgrade lagi 3 muka surat, upgrade dan seterusnya, upgrade sentiasa insyaAllah. Alright, so usrah is something yang best, something memorable kalau kita pandai menikmatinya, pandai menghargai dan menikmatinya insyaAllah. Alright, okay, so kita dah tengok tadi part 1 tentang pengalaman-pengalaman kita. Alhamdulillah bila kita ikut usrah. So part 2 kita nak tengok sikit apa itu usrah sebenarnya. So kalau disebut bahasa tadi, usrah maksud dia keluarga. So bila sebut keluarga, ada 2 benda yang penting. Yang pertama ialah dari sudut hubungan atau ikatan sesama ahli. Yang kedua ialah macam mana setiap ahli inginkan kebaikan antara satu sama lain. Ingin untuk setiap ahli semakin baik dari masa ke masa. So 2 benda. Nampak jari saya 2? Okay, 2. Pertama tadi hubungan, ikatan sesama ahli. Okay. Yang kedua ialah keinginan untuk kebaikan antara satu sama lain. So ada 2 benda lah insyaAllah. Right. Okay. So bila cerita pasal usrah, pasal ikatan, pasal hubungan, ini yang kita maksudkan sebagai ukhuwah, ikatan antara satu sama lain. Okay. Dan inilah benda yang sangat penting dalam usrah. So kita kena kenal ahli usrah kita kena kena lebih mendalami dia, memahami dia, dan sama dengan dia membantu dia untuk membina satu sama lain. So usrah ni kita kena saling mengenali, saling memahami dan saling membantu antara satu sama lain. Right. Adakah itu sahaja usrah? Itu pun soalan kita. Right. So untuk mengupas tentang ini, kita nak bincang. Sebelum tu ada satu analogi untuk kita memahami kenapa kita kena faham apa itu usrah sebenarnya. Okay. So ni analogi saya pinjam dari kawan. Ada cerita usrah ni ibarat satu proses, ibarat kita ada kilang ataupun kedai secret recipe. Okay. So apa yang kita nak adalah kita nak menghasilkan kek yang sedap lah. Saya rasa semua orang pernah makan kot secret recipe. Kalau belum, minta nakib-nakibah belanja. Ajak nakib-nakibah pergi secret recipe, makan. Kalau tak cukup duit, kita tonton sama-sama, kita makan sama-sama. Okay, ini kek secret recipe. Saya pun tak ingat nama dia. Ada macam-macam nama ni. Mungkin ada di kalangan you all yang boleh namakan semua 6 kek yang ada ni. Right. Okay. So, dari mana asal kek secret recipe ni? Adalah daripada tepung dan telur. So, tepung dan telur. Tepung dan telur ini diproses, akhirnya jadilah kek secret recipe. Baik. So kita pun nak buat kek secret recipe yang sama lah. Okay, so apa yang kita buat, kita pun sediakanlah kuali. Kita ambil tepung dan telur, kita pun proses dengan kuali kita tu. Jadi tak kek? Tak, okay Helmi betul. Tak jadi. Syamil, okay, tak jadi betul. Tak jadi Memang tak jadi kek. Memang tak jadi kek. Alright. Baik, sekarang saya tambah satu lagi. Oleh kerana saya telah berusaha nak buat kek pakai kuali tak jadi, tak apa. Kita ambil satu stiker, secret recipe kita tampal kat kuali tu. Kita panggil kuali ni adalah kuali secret recipe. Jadi lempeng. Okay, so kalau kita proses dengan kuali secret recipe ni, kita ambil kuali, kita tampal secret recipe, jadi tak kek? Sekarang ni jadi cekodok ada brand. Okay, tak jadi dodol. Bagus. Tak jadi juga. So tak jadi. So mana nak cerita bahawa ada something di tengah-tengah tu proses, which is yang kita analogikan sebagai proses usrah, yang mana kalau kita nak dapat hasil yang betul, kena melalui proses yang betul. So tak kisahlah apa brand usrah yang ada sekarang dekat muka bumi, dekat Afrika ke, dekat Amerika ke, dekat Arab Saudi ke, dekat Jepun, Korea, China ke, di mana-mana saja di Australia ke, tak kisahlah apa brand usrah yang ada. Yang penting kita nak brand usrah kita adalah brand usrah yang betul. Ini tujuan perbincangan kita pada hari ini. So kita ikut usrah, tapi jadi tak seperti mana yang sepatutnya yang kita nak,
daripada usrah tersebut. Kita takut nanti bila kita ikut usrah, sekadar seperti mana kita masuk dalam kuali yang ada tampal secret SP. Faham analogi ni? Faham ke tak faham? Faham? Okey, Juan. Okey, bagus. Faham Helmi faham, Farah okey, bagus. Hidayah faham. Okey, right. So nak cerita kena faham apa proses proses kat tengah-tengah tu yang menjadikan telur dan tepung sebagai kek secret recipe, dan itulah usrah yang kita nak ikuti supaya apabila kita masuk dalam proses tersebut kita menjadi seperti mana yang sepatutnya, insya-Allah. Right. Okey, untuk memahami itu, so kita kena tengok sikit di sebalik tabir usrah. So ada 5 soalan, tapi saya akan pergi laju-laju. Mungkin beberapa bahagian dia yang saya akan lamakan sikit. Alright. So ada 5 soalan. Yang pertama, bila kali pertama diperkenalkan? Ini satu soalan yang kita kena jawab lah. Sejak bila? Tahun 2000? Tahun 1900? Tahun 600 Masihi? Ataupun tahun 1000 sebelum Masihi? So bila kali pertama diperkenalkan? So, siapa pengasas dia? Kenapa ada usrah ni dibuat, diwujudkan, usrah ni? Kemudian apa latar belakang waktu usrah ni wujud? Apa dalil-dalil Quran ataupun sirah yang menyokong tentang sistem usrah ni? Right. Okay. Okay, kita tengok sikit insyaAllah. Okay. So nak cerita, part yang penting ialah sistem usrah mula diperkenalkan secara rasmi dalam bentuk sistem lah pada tahun 1943. So dengan latar belakang yang ada. So ada bahagian-bahagian yang saya kelabukan dan bahagian yang saya hitamkan. Yang part hitam tu ialah part yang penting. Tapi rumusan nak cerita kat sini, usrah ni sebenarnya bukan benda yang baru, tapi benda yang dah lama, dah sejak 1943 lah secara rasminya. Tapi sebelum 1943 pun, iaitu pada 1928 ataupun 1934, dah mula ada penekanan tentang pembinaan individu ataupun rijal, ataupun pada 1934 kepentingan pembinaan individu lah. Rijal ni individu ataupun individu lah, senang cerita. So nak cerita bahawa daripada situ akhirnya muncullah beberapa sistem-sistem dan akhirnya pada 1943 usrah dibentuk sebagai satu sistem yang akhirnya dibawa sampai sekarang. Dan setakat ini kita belum jumpa lagi alternatif kepada sistem usrah lain yang lebih baik daripada sistem usrah dalam konteks untuk membina individu. So saya tengok dalam soalan link yang saya sertakan, adakah boleh membezakan antara usrah dan juga ceramah? Okay. So majoriti itu 88% boleh membezakan usrah dan ceramah. So ceramah kita yakin memang tak sama dengan usrah. Ada benda dekat usrah yang tak dapat dalam ceramah. Okay, ada benda dalam usrah yang tak dapat dalam ceramah. Okay. Satu benda lagi yang saya nak sebut tentang usrah ni, bila sebut usrah dan bila sebut sistem usrah, so sistem usrah ni bukan bermaksud perjumpaan mingguan. Sistem usrah bukan sekadar perjumpaan mingguan. Sistem usrah bukan sekadar perjumpaan. Mana kalau kita set, okey, malam ni kita usrah. Okay. Kalau kita sebut macam tu, maknanya malam ni ialah perjumpaan usrah. Disebut usrah ialah keluarga. So dia adalah satu konsep yang luas dan tidak ada penghujung. Maksudnya, kalau kita mula perjumpaan usrah dengan Al-Fatihah, kita habis dengan tutup majlis, dengan Kafatul Majlis dan surah Al-As, usrah masih berjalan sebenarnya. Yang ditutup dengan Kafatul Majlis itu ialah perjumpaan usrah. Faham ke ni? Konsep ni faham tak? Yang ni sangat penting sebenarnya. Okey, saya faham bagus. Okey. So, kalau sebut usrah ialah satu yang berterusan. Berterusan. Masa panjang masa dan sebagainya, bukan sekadar waktu pertemuan usrah mingguan tu. Sebab tu, perasan tak?
kadang-kadang murabi kita, nakib kita bukan waktu usrah pun, tapi dia mesej tanya khabar, dia mesej tanya tentang pelajaran, dia tanya tentang kewangan ataupun apa-apalah tentang kesihatan, ataupun dia just share something. Sebab apa? Itu yang keluarga patut ada. Kita semua ada parents, ada mak ayah. Memang kadang-kadang ada mak ayah yang memang suka ambil berat, suka call, ataupun kita suka call mak ayah. Kadang kalau ada sekarang sejak ada grup WhatsApp ni, so kita ada grup family family kita dengan mak ayah, dengan adik-beradik, kadang share bahan-bahan dan sebagainya. Dengan penuh perasaan cinta kita buat perkara-perkara seperti itu kan. So benda yang sama juga dengan usrah kita ni kan. So bila kita join usrah, memang kita take care satu sama lain. Kalau ada yang tak datang tu kita kenapa tak sihat ke? Kalau dia dah dekat dengan exam, macam mana exam dia? Mudah-mudahan okey exam dia. So kalau kita lepas solat kita teringat, kita akan doa dia mudah-mudahan kalau dia dengan exam dia boleh jawab dengan baik. Kalau dia sakit dia akan diberi kesembuhan dan sebagainya. Inilah family yang kita nak. So pengasas usrah ni kita akan ceritakan, dia buat sistem usrah ialah supaya wujud benda ni, saling ikatan ukhuwah ni dan juga saling membangun antara satu sama lain. So kita nak membentuk individu muslim, individu yang muslim yang solid, yang mantap, yang padu, insya-Allah. Right. So ni kita nak cerita. Tapi sebenarnya ketika zaman dakwah Nabi Muhammad SAW, nanti kita akan cerita juga, pun dah ada yang so-called sistem usrah. Nanti kita akan tengok pada soalan yang kelima nanti insya-Allah. Right. So maknanya daripada zaman Nabi dah ada, walaupun nama dia bukan usrah. So nama yang kita sebut nama usrah ni bermula tahun 1943, 1943 secara rasmi. Wow. Cepat habis. Sorry, betul-betul. Data habis. Baru top up. Sekejap ya. Okey. Dugaan online, betul ni, betul. Okey, data habis. Okey. Alhamdulillah dah baru update lah, baru top up. Okay, right. Okay, tadi kat mana okay, so tapi point kita nak cerita kat sini, nama usrah tu mula disebut sebagai yang bila buat grup-grup, ada murabi, ada mutarabi, ada anak usrah, ada nakib-nakibah. So sistem tu 1943. 1943. Waktu zaman Nabi ada tapi tak disebut sebagai nama usrah. So nama rasmi usrah ni bermula 1943 dengan keluarnya risalah Nizamul Usrah ni ditulis oleh pengasas kepada usrah ni. So alhamdulillah sebenarnya di merata dunia sekarang telah bermula usrah dan tahniah. You all telah terpilih sebagai salah seorang daripada tak tahu jutaan orang kot sekarang ni yang ikut usrah, dan sebenarnya masih ramai lagi yang tak dapat peluang ikut usrah. Okay, right. Kita move next insyaAllah. Okay, pengasas dia lah, ni nama dia Imam Syahid Hasan Al-Banna. Okay, ataupun kita sebut Imam Hasan Al-Banna pun boleh. Lahir tahun 1906. Okay, ada yang sebut atau panggil dia sebagai mujaddid. So setiap 100 tahun dalam hadis
Allah SWT menyatakan bahawa setiap awal 100 tahun akan dilahirkan, diwujudkan seorang mujaddid. Mujaddid adalah pembaharu ataupun orang yang mengembalikan agama ni kepada asalnya balik. Sebab bila lepas 100 tahun ni macam-macam elemen campur, zaman dah berubah dan sebagainya. So awal 100 tahun yang baru akan ada mujaddid. 100 tahun ada mujaddid baru. Okay. So ada orang kata Hasan al-Banna merupakan mujaddid Qurun Nilai, insyaAllah. Tapi yang tu part lain lah. Cuma nak cerita bahawa dia lahir 1906, 1924 kejatuhan khalifah, nanti kita bincang lebih detail. 1928 mewujudkan Ikhwanul Muslimin di Ismailiyah. Waktu tu umur dia berapa? 22 tahun. So 22 tahun dah memulakan gerakan Ikhwanul Muslimin. So kat sini mungkin ada tadi saya tengok dekat link ada 17 sebagainya. So hopefully kita ada semangat yang sama lah untuk kita meletakkan Islam di tempatnya semula, insyaAllah. Okay, baik. Ini secara ringkas je saya pergi secara lalu je. So ayah dia lah seorang ulama, pakar hadis, memang tulis buku pasal hadis. So dia ni memang family background yang sangat penting dengan agama, dan dia memang hafal Quran sejak daripada kecil, dan ayah dia selalu buat diskusi ilmiah di rumah. So jadi bila ayah dia buat diskusi ilmiah dengan kawan-kawan di rumah, dia pun join. Dan ayah dia ni memang dah susun jadual untuk dia dan adik-adik dia yang lain. So waktu sekian-sekian mereka akan belajar tentang hadis contoh. Waktu sekian-sekian mereka akan belajar tentang Quran. Waktu sekian-sekian mereka akan belajar tentang fiqh dan sebagainya. So memang dia lah seorang keluarga, latar belakangnya adalah kuat agama. So lahir tahun 1906. Sekolah rendah dah menunjukkan kepimpinan. Kemudian memang ajak orang kepada Islam, buat kerja-kerja yang amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Alright. Okay. So itu sikitlah latar belakang tentang Imam Hasan al-Banna. Okay, inilah lebih kurang muka dia, lebih kurang macam inilah. Okay. Ini saya fikir secara lalu je lah. Baik. So kenapa ada usrah? So ni back kepada latar belakang. Latar belakang ni adalah pada tahun 1924 berlaku kejatuhan Khilafah Islamiah. Kalau siapa yang pernah ikut bahan ISK, so kita dah dapat gambaran macam mana berlakunya kejatuhan khilafah tersebut, dan macam mana umat Islam pada waktu itu seolah-olah kehilangan mak atau ayah. Seolah-olah kehilangan mak atau ayah. So Al-Banna ni, kalau kejatuhan khilafah tahun 1924, umur dia 18 tahun. So umur dia 18 tahun, dia dah cukup matang lah untuk merasai macam mana hilangnya khalifah ni. Okay, right. Cuma poin yang saya nak kongsi juga, tahun 1924 ni waktu tu tak ada lagi internet, tak ada lagi WhatsApp dan sebagainya. Tapi Imam Al-Banna ni cakna tentang isu yang berlaku. So ada di kalangan umat muslimin tak perasan pun 1924 ni berlaku kehilangan khalifah. So sama je, ada khalifah tak ada khalifah. Tapi Imam Al-Banna merasai benda ni, dan dia rasa something is not right. Lepas tu pada tahun 1928, setelah melakukan beberapa usaha, akhirnya dia telah menubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin dalam rangka untuk kembali menegakkan khilafah. So baik, khilafah ni penting ke tidak? Khilafah ni sebenarnya sangat penting. Okay. Apa bukti kepentingan khilafah? Antaranya ialah kita dapat lihat ketika kewafatan baginda Nabi SAW, ketika mayat baginda belum dikebumikan, beberapa orang sahabat telah berkumpul dan berbincang untuk memutuskan tentang pelantikan khalifah bagi menggantikan Nabi SAW. Nak cerita apa? Urusan melantik pengganti Nabi atau khalifah yang akan mengetuai umat Islam pada waktu itu merupakan agenda yang sangat penting dan diutamakan berbanding menanamlah jenazah baginda Nabi SAW. So pelantikan khalifah merupakan satu benda yang sangat penting. So nanti dalam sirah ISK, kalau siapa yang belum ikut boleh ikut. Kalau ni boleh request dengan nakibah masing-masing, dengan murabi-murabiah masing-masing. Kalau belum ikut, request untuk
ikut daurah ISK. Daurah tentang tajuk Ini Sejarah Kita. So kita fahamlah sejarah kita macam mana. Okay. Dan bayangkan kesannya sangat besar. Sebab tu sebenarnya kalau ada khalifah, waktu Portugis menyerang Melaka dan sebagainya, sebenarnya khalifah daripada Turki memang hantar tentera untuk membantu kerajaan Islam di Melaka. Tetapi tak sempat sampai, dah jatuh dulu kan kota Melaka. Sebab tu ada satu pantun yang agak terkenal. Kalau runtuh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga hamba serahkan. Nak cerita bahawa kesatuan umat Islam itu sangat erat, sangat rapat. So kalau kota Islam di Melaka jatuh, kita nak dirikan kota Islam di Jawa supaya ada kota-kota Islam, ajaran Islam ni terus berkembang. So nak cerita khilafah ini sangat penting, sangat penting. Sekarang ni kita lihat macam mana bila negara-negara Islam berpecah, kesatuannya kurang, apa yang berlaku apabila sesuatu negara ditindas, part lain pula tak dapat nak membantu. So masing-masing jaga diri masing-masing, insyaAllah. Okay, so kita kena cepatkan ni. Okay, baik. Dalam link tu saya ada tanya tentang 7 maratib amal. So ni adalah 7 maratib amal, 7 langkah. Maratib ni turutan amal, bermula daripada IM sampai ke UA. UA ni lah Ustaziatul Alam. Saya ada tanya dalam soalan dalam link tu, apa itu Ustaziatul Alam, dan apa itu IM. So Ustaziatul Alam lah benda yang kita nak hasilkan setelah tercapai KI. KI ni apa? Khilafah Islamiah ataupun Empire Islam. So apabila Empire Islam tertegak, kita nak wujudkan Ustaziatul Alam. Okay, apa maksud Ustaziatul Alam? Kalau saya laju beritahu Ustaziatul Alam ni maksud dia ialah kita menjadi guru kepada seluruh alam. Kita menjadi guru kepada seluruh alam. Okey. Jadi makna dia nak cerita bahawa kita ni dirujuk. Kalau orang nak buat apa-apa keputusan, dia akan rujuk kepada orang Islam. Dan kita lihat apabila ada KI ni, Khilafah Islamiah ni, negara-negara umat Islam akan terbela. Begitu juga negara-negara yang bukan negara Islam tetapi berlaku kezaliman dan ataupun penindasan pun boleh turut terbela. Nak cerita Ustaziatul Alam adalah satu benda yang sangat best, sangat penting, dan ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, iaitu kita nak sehingga tahap hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Inilah yang dimaksudkan ni, maknanya sehingga tidak lagi berlaku fitnah dan din agama ialah semuanya untuk Allah SWT. Okey, baik. So untuk mencapai Ustaziatul Alam ni mesti bermula dengan individu Muslim. IM ni individu Muslim, BM Baitul Muslim, MM Mujtama' Muslimah. Iaitu IM ni bermula dengan individu Muslim akan melahirkan BM, keluarga Muslimah, keluarga yang Muslim. Daripada keluarga Muslim akan bentuk masyarakat yang Muslim juga. So jalan ke Ustaziatul Alam, jalan ke Khilafah Islamiah adalah bermula dengan individu Muslim. So kita mesti bina diri kita. So usrah bukan sekadar untuk jadi baik. Ini poin yang saya nak tekankan. Usrah bukan sekadar untuk jadi baik. Usrah memang untuk kita jadi baik, tapi bukan sekadar untuk kita jadi baik. So usrah ni ada satu vision yang sangat besar, sangat jauh, which is kita nak bersama-sama membina diri kita dan akhirnya kita sama-sama menyumbang untuk Islam. Kita nak kebaikan Islam tersebar, kemanisan Islam tersebar. Membebaskan manusia dari perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah SWT semata-mata. Daripada kegelapan jahiliah kepada keterangan Islam. So ini yang kita nak bawa. So usrah ni jalannya panjang. Bermula dengan individu Muslim dan akhirnya kita nak Islam terlaksana secara meluas. So kita hidup dekat Malaysia, merdeka tahun 1957. Kita dah merdeka selama berapa tahun? 63 tahun. Betul? Lebih kurang 63 tahun. So 63 tahun ni komposisi Muslim di Malaysia masih lebih kurang sama dengan dulu. Apa dah jadi? So kita Muslim katakan lebih kurang 55%. So ada 45% non-Muslim. Kenapa mereka tidak tersentuh dengan ajaran Islam? Apa dah jadi? Okay. So antara faktor bincang-bincang ialah
Kadang-kadang non-Muslim ni bila lihat orang Islam, dia rasa macam orang Islam pun macam ni, apa cerita kan? Apa hal? So dia tak berminat untuk mendalami Islam. So ni benda yang kita nak ubah. That's why kita menekankan pembinaan individu Muslim melalui usrah. Bina individu Muslim melalui usrah dan akhirnya barulah kita dapat orang rasa tertarik untuk kenal Islam dan sebagainya. Okey, boleh lagi ikut sekarang? Boleh lagi semua? Okey, terima kasih. Boleh Ustaz, masih boleh. Sorry saya terpaksa lajukan, jadi mungkin kuranglah interaksi kita macam which is tak best sangat lah, tapi terpaksa Alright, so saya harap slide ni membuka minda kita insyaAllah bahawa usrah bukan sekadar jadi baik, tapi ada something yang kita kena buat selepas kita jadi baik lah, which is kita kongsikan kemanisan yang kita dapat tentang kemanisan Islam ni dengan orang-orang yang lain. Zalim sangat kalau kita dapat satu kemanisan tapi kita sembunyikan, tak nak bagi orang lain tahu. Kita tahu kesudahan kehidupan kalau kafir tidak beriman kepada Allah SWT, kalau kufur akan dibakar dalam api neraka kan. Adakah kita sampai hati membiarkan perkara itu berlaku kepada jiran kita, kepada kosmet kita dan sebagainya kan. So of course kita nak usaha ubah dia, tapi nak ubah dia bermula dengan ubah diri kita. Okay, faham So kita kena berubah, kena mantap, kena dekat dengan Allah. Dan bersama kita ajak orang lain untuk bersama dengan kita. Kita rasai kemanisan ini dan kita kongsikan kemanisan ini dengan orang lain. Alright. So latar belakang tadi saya cerita tadi tentang macam mana kejatuhan khalifah, dan of course kita nak kembalikan, dan benda ni lah tuntutan dalam agama. So apakah dalilnya, nanti boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 151 ataupun surah Jumaah ayat 2 dan beberapa ayat-ayat lain yang saya tak kongsikan kat sini. Tapi nak cerita bahawa dalam Quran berlaku proses tarbiyah di mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Rasul untuk melakukan proses tazkiyah, ta'lim dan tilawah. So ni proses-proses benda-benda yang dilakukan dalam usrah. So nanti kita bincang lebih dalam sesi yang lain. Nak cerita juga macam mana zaman Nabi SAW, walaupun bukan nama usrah tetapi Nabi melakukan apa yang kita sebut sebagai usrah ketika awal dakwah di rumah Arkam bin Abi Arkam. Nanti kita boleh belajar sirah. Kalau tak tahu nanti boleh tanya dengan nakib murabi masing-masing. Kemudian kisah pengislaman Sayyidina Umar. Macam mana Sayyidina Umar masuk Islam. Kisah macam mana dia dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Nabi. Kemudian setelah berjumpa dengan tak sampai nak berjumpa dengan Nabi tu, ada orang stop dia tengah jalan, kemudian orang lencongkan dia ke rumah adik dia, adik dia Fatimah. Kemudian waktu tu adik dia bersama dengan suami dia sedang sokol berusrah dengan nakib yang bernama Khabab. So suami dia nama Sa'id bin Zaid sedang berusrah dengan nakib, mereka bertiga dengan nakib yang bernama Khabab. Okay. So ni banyak cerita dia. Kalau Mus'ab bin Umar kita lihat semasa Bayatul Aqabah, yang pertama ketika 12 orang masuk Islam, kemudian selepas 12 orang masuk Islam, Rasulullah hantar Mus'ab bin Umar ke Madinah untuk berdakwah. Bayat Aqabah yang kedua 70 lebih orang yang datang untuk masuk Islam. Dan kemudian Madinah disediakan sebagai tempat untuk perpindahan ataupun penubuhan negara Islam. Cerita Mus'ab bin Umar berperanan sebagai nakib atau murabi untuk mentarbiyah umat. Right. Dalil ni saya tak dapat nak bincang secara lebih mendalam lah, tapi nak cerita bahawa usaha usrah ni, usaha pembinaan individu ni memang daripada dulu lagi berlaku. Alright. Okay, kita pergi part seterusnya. Okay. Baik. Bila sebut usrah, ada perbezaan lah antara didik dan ajar. So usrah ni bukan sekadar mendidik, bukan sekadar mengajar tetapi juga mendidik. Ada soalan yang saya tanya dalam dalam link tersebut. Untuk soalan ini ramai yang tak pasti atau tak tahu. So ada beza antara ajar dan didik. Okay. Okay, baik. So usrah ni yang mana? Usrah mengajar juga sebenarnya, tapi pada masa sama bukan setakat mengajar tapi juga mendidik. So bila sebut mendidik ni ada elemen
kasih sayang, elemen tanggungjawab. Dan dia tidak perlukan kelayakan yang tinggi. Kalau kita tahu satu benda, kita share dengan kawan kita satu benda. Itu termasuk dalam konteks mendidik. Kalau kita rajin ke surau, kita rajin baca Quran, kita share dengan kawan-kawan kita supaya rajin baca Quran, rajin pergi surau. Simple sebenarnya. Tetapi atas dasar tanggungjawab dan kesedaran. Kalau mengajar semata-mata mungkin menjadi cikgu di sekolah dan sebagainya kan. So kita kena pergi ambil kelayakan ilmu perkhususan. Kalau siapa yang nak mengajar biologi, kena ambil perkhususan biologi dan sebagainya. Tapi untuk mendidik tidak perlukan benda-benda yang seperti itu. Yang penting adalah rasa kesedaran, rasa tanggungjawab. Yang kita nak didik bukan sekadar ajar dia, bukan sekadar memberitahu, tapi nak guide dia, nak bimbing dia supaya dia berubah. So usrah ialah konteks mendidik. So didik ni bahasa Arab kita sebut sebagai tarbiyah. Okay, apa itu tarbiyah? Tarbiyah secara terjemahan bolehlah sebut sebagai mendidik. Kita part 3 insyaAllah. Saya cuba kejar masa sikit. Okay, baik. Boleh lagi semua? Boleh Ustaz. Okay, mantap. Boleh Ustaz, boleh. Okay. Boleh Ustaz. Bagus. Alright. Okay. Bagus, mantap. Okay, still boleh Alright. Kalau perlu minum air, boleh minum air sekejap. Take a break insyaAllah. Kita teruskan. So berkait dengan mendidik tadi, kita sebut tadi satu perkataan iaitu tarbiyah. So mungkin ada di kalangan kita yang first time dengar lagi 5 jam. Mungkin ada di kalangan kita yang first time dengar perkataan tarbiyah. Slide ni saya dah pendekkan sebenarnya. InsyaAllah tak sampailah 5 jam. Okay, so tarbiyah ni kalau terjemahan biasa kita boleh sebut sebagai pendidikan pun boleh lah lebih kurang. Okay, apa kaitan tarbiyah dengan usrah? Tarbiyah ni lebih luas lagi. So usrah adalah sebahagian daripada tarbiyah. So proses pendidikan berlaku melalui usrah, betul. Proses pendidikan, proses tarbiyah berlaku melalui usrah. Tapi bukan sekadar melalui usrah. So nanti saya akan kongsikan slide yang akhir atau second last tentang kek tarbiyah. So ada macam-macam kemanisan sebenarnya dalam tarbiyah ni. So salah satu potong kek tu adalah usrah. Ada potongan-potongan lain. So usrah adalah sebahagian daripada tarbiyah. Okay. Dan usrah adalah wasail ataupun cara, wasilah. Bersebut potongan lain tu potongan wasilah. Wasilah ni cara ataupun cara lah kot ataupun aktiviti lah boleh kita sebut untuk melakukan tarbiyah. Okey. So usrah adalah sebahagian dan usrah adalah wasilah yang utama ataupun terpenting dalam tarbiyah. So bila kita nak ikut tarbiyah ni, kita nak ubah diri kita dan sebagainya. So usrah ialah asas dia. Usrah adalah asas. Tapi tak cukup dengan usrah, ada lagi lain. That's why nanti selain usrah, kalau tak COVID, kita kena ada piknik. Siapa nak pergi pantai, ajak saya nak ikut. Siapa nak pergi sungai, ajak saya nak ikut. Ataupun main bowling. Ataupun memanah kalau suka. Ataupun main futsal. Ataupun macam-macam, berkayak dan sebagainya. Semua sebahagian daripada proses tarbiyah. Juga termasuk dalam proses tarbiyah camping, berkemah, dan sebagainya. Ataupun buka puasa bersama-sama. Nanti siapa-siapa yang free boleh jemput datang rumah saya, kita buka puasa kat rumah. Datang rumah. Okay, buka puasa sama-sama. Wah, okay, boleh, kita boleh plan, jangan risau. Saya sediakan apa nanti saya bincang dengan rumah. Kita buka puasa sama-sama. Mungkin ada satu sesi nanti kita tidur qiyamul lail bersama-sama. Ilmu paling dekat. So, qiyamul lail sama-sama sebagainya. Kalau kita tak pernah qiyamul lail macam tu ataupun last qiyamul lail waktu bulan Ramadan, why not? Kita arrange masa, kita qiyamul lail sama-sama. Miss call, hello. Buka puasa kat Google Meet, Ustaz baca doa. Boleh juga, boleh. Buka video semua, kita buka puasa sama-sama. Alright. Okay, so macam-macam lagi sebenarnya dalam tarbiyah ni. Dan of course usrah ialah sebagai asas je lah. Ada orang caring pasal kita, ada orang ambil berat pasal kita, dan kita pun nak berubah bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Alright. Slide 19. Oh, ada lagi. Okay, dari segi bahasa,
tarbiyah berasal dari perkataan rabba yarbu, ataupun bertumbuh atau berkembang. Macam mana seorang petani menjaga, memelihara pokok dia supaya pokok dia membesar, dapat mengeluarkan hasil dan sebagainya. So itu yang kita nak. So ada pokok yang bila kita tanam mati separuh jalan, ada pokok yang kita tanam tumbuh tapi rosak. Untuk tarbiyah, orang yang ikut tarbiyah, kita berharap mudah-mudahan kembang dengan baik dan subur dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tarbiyah juga bermaksud kata akal dia rabba ya rubbu, iaitu memperbaiki atau meningkatkan. So ada benda-benda yang kita kurang, kita nak touch up. Kalau kita ada tinggal solat, insya-Allah melalui proses tarbiyah ni kita akan jadi orang yang committed dengan solat. Jaga solat, kalau boleh awal waktu berjemaah di masjid kalau lelaki. Kalau kita lompong-lompong baca Quran, last baca Quran bulan Ramadan macam tu, dengan ikut tarbiyah sepatutnya kita akan berubah menjadi orang yang dekat dengan Quran. Quran ni something mukjizat, something yang sangat special. Ini sebagai contoh. So memperbaiki dan meningkatkan. So ni bestnya tarbiyah ni kan. Alright. Tarbiyah juga bermaksud pembinaan, ataupun kesimpulannya tarbiyah bermaksud sebagai pembinaan atau pembentukan ataupun pendidikan. Right. So kalau kita sebelum ni macam ni kan. Okay. Kita nak jadi macam mana? Jadi pahlawan, satria yang boleh lawan nafsu diri sendiri. Kan? Rasa malas nak bangun pagi, lawan. Malas nak baca Quran, lawan. Malas nak cerita pasal ajak kawan-kawan buat benda baik, ajak kawan-kawan buka puasa, ajak kawan-kawan baca Quran, ajak kawan-kawan solat duha, malas. Boleh lawan. Ini yang antara kesan insya-Allah daripada tarbiyah. Okey, baik. So ni ada gambar pot kecil, pasu kecil memang saiz dia macam tu lah saiz buah delima, bandingkan buah delima, buah oren, buah lemon, buah kiwi, buah strawberry, lebih kurang saiz macam tu je pot ni. So pot ni berasal daripada tanah liat yang tak ada apa-apa, yang biasa-biasa dicampur dengan air kemudian dibentuk. Ini proses dia. So rumit sebenarnya, tak senang. Kena teliti. Saya cepatkan kita kesedekkan masa sikit. Macam mana dia bentuk, dia jaga. Ambil masa yang lama sebenarnya. Kita mungkin nampak macam sekejap tapi masa yang sangat lama. Oh sorry. Masa yang sangat lama. Nak pastikan halus dan sebagainya, bentuknya menepati dan sebagainya. Alright. Asalnya daripada mana? Daripada tanah liat. Tanah liat yang biasa-biasa. Yang kalau orang tengok macam tak ada apalah, tak ada nilai kan. Alright. Cuba you all teka. Berapa harga satu benda tu? Satu pot kecil tu. Cuba tulis kat chat. Agaknya berapa harga dia? RM100, RM2, RM50, okey. Kecil je tu, tak besar. RM67, RM1,000, wow, syairah. 40, 100, 140, 500. Oh, Hani Fatihah 500. 500, RM2.99. Kedai RM2 alright. Up RM2.50. Okey, harga sebenar dia saya buka harga sebenar. Benda yang biasa tak ada apa-apa, tanah liat yang biasa-biasa, setelah siap harga dia ialah $599, which is 2,500. Nampak saiz dia tu dibandingkan dengan jari dia tu itu saiz sebenar. So harga dia ialah 2,500. Point saya apa? Something yang biasa-biasa baik beli pizza tapi ada orang beli tau. Baik beli PS. Kurang RM1,000 je. Okay, right. Okay. Tapi point saya lah, benda yang tak ada apa-apa nilai, orang pijak-pijak tau. Tanah liat ni orang pijak kat jalan dan sebagainya. Bila kita ambil, kita bentuk, kita develop, jadi Po yang hebat. Po tu Kung Fu Panda Po. Jadi Po yang sangat hebat. Jadi Ninja Turtle yang hebat. Ninja Turtle pun dia ada nakib dia, murabi dia. Bayaran ansuran 125 bulan. Alright.
Ninja Turtle dia ada dia punya sifu dia, yang ajar dia, yang guide dia, yang bimbing dia, empat ekor turtle tu kan. So nak cerita daripada yang tak ada apa-apa, biasa-biasa, orang tak pandang, melalui proses tarbiyah, insya-Allah kita akan mempunyai nilai yang sangat berharga, sangat best. Mungkin orang tak pandang pun, orang ikut soal ni biasa-biasa, tapi mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, you all adalah orang yang sangat bernilai, sangat berharga, sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat benda yang sangat-sangat best. Nakib tikus. Tikus pun pandai lawan tu, yang main. Po pun tikus juga tak? Dia punya ni, yang ajar Po tu. Saya pun tak pastilah, tak ingat lah. Alright. Okay, tapi poin saya nak cerita bahawa nikmatilah tarbiyah ini, ubah diri kita supaya kalau sekarang ni kita tak tahulah nilai kita di sisi Allah macam mana, mungkin nilai kita biasa-biasa je, mungkin sangat kerdil sebagainya. Mudah-mudahan dengan menjadi hamba yang Rabbani, yang dekat dengan Allah SWT, nilai kita di sisi Allah menjadi tinggi. Mudah-mudahan kita menjadi individu yang disebut-sebut oleh malaikat di langit. So komitlah dengan usrah ni. Jangan tak datang. Kalau tak dapat datang, inform, maklumkan. Pastikan kita melalui proses yang disusun. So bila sebut pasal usrah, dia bukan just datang. Sebenarnya nakib atau murabi you all telah ada bahan-bahan yang disusun dengan rapi. So minggu ni nak cover yang ni, minggu ni nak cover yang ni, minggu ni nak cover yang ni. Supaya kita punya pembentukan diri tu menjadi individu yang syumul, yang menyeluruh, yang mantap lah, yang solid, yang power kan. Seperti mana hero-hero yang ada, Po dan sebagainya. So usrah atau tarbiyah ni bukan benda yang sambil lewa, yang murabi atau nakib you all just isi masa lapang, tak. Diorang dah spend masa buat preparation, yang kita nampak mungkin waktu jumpa kan, 1 jam, tapi kita tak tahu sebelum tu macam mana dia baca, dia ulang kaji, dia prepare, dia fikir pasal you all apa sebagainya kan. Dia disusun bahan-bahan dan sebagainya. So okay, apa beza nakib dengan murabi? Okay, terima kasih. So nakib dan murabi untuk hari ni saya sebut untuk mudah, istilah je beza, tapi peranan sama. Okay, so ada orang panggil nakib, ada orang panggil murabi. Kakak atau mak usrah lah, kakak usrah atau mak usrah. Okay, lihat alright. Okay, so diorang dah prepare apa sebagainya. So sebenarnya kita nak yang terbaik untuk you all semua. So insyaAllah kita cuba komit. Kalau tak dapat datang, please inform, jangan senyap-senyap. Alright. Okay, okay. So ni kaitan tadi ada 7 tangga, 7 maratib amal. So individu Muslim ialah basic, asas yang kita letakkan. Pembentukan utama dia adalah melalui usrah. So usrah ni akhirnya kita nak membina 10 muasafat tarbiyah. Yang kita lihat 10 muasafat ni sebenarnya menyeluruh. Ada aspek keimanan, ada aspek ibadah, aspek akhlak, aspek pemikiran, aspek kecergasan tubuh badan, aspek kemasyarakatan. So dia sebenarnya adalah elemen yang menyeluruh yang kita nak bina dalam diri kita. So 10 muasafat tarbiyah ni sebenarnya you all punya nakib atau murabi memang anda sebut murabi jelas lah. You all punya murabi atau murabiah memang aware pasal benda ni dan memang nak develop kita secara menyeluruh. Sebab tu kita dipantau aspek pembelajaran kita, aspek akademik kita. Sebab tu kita dipantau aspek ibadah harian kita, aspek akhlak kita dan sebagainya. Alright. Okay, ni slide yang last insyaAllah. So yang sebut tadi dia sebut pasal usrah. So usrah adalah sebahagian daripada kemanisan dalam kek tarbiyah ni. Saya baru sudah makan kek semalam. Memang sedapnya ya Allah. So rasai lagi kemanisan kek-kek yang lain, bahagian-bahagian yang lain. So kita ada daurah ni macam seminar. Seminar ni di mana kita memperdalami ilmu tentang Islam tu secara lebih mendalam. So yang malam ni pun sebahagian lah daripada siri daurah. So kita ada susun beberapa siri daurah sebenarnya. So kalau miss yang ni, next dah tajuk lain pula dan sebagainya. So jangan miss satu tajuk pun. Boleh semua? So jangan miss daurah. Kemudian kita ada rehlah, piknik,
Kita ada jaulah jalan-jalan. Ada usrah saya pernah pergi ke Batam. Piknik ke Batam. Last year usrah saya piknik ke Pulau Tioman. So kita boleh decide lah masing-masing nak jauh lah ke mana. Ada usrah saya pernah waktu dulu usrah saya di Johor, tapi saya berjalan-jalan sampai ke Kelantan. Tidur di rumah anak usrah kat Kelantan. Ini semua kemanisan, pengalaman yang kita lalui dengan kita mengikuti tarbiyah. So ada mukhayyam, ada perkemahan, ada riadah, boleh main futsal, siapa yang minat pingpong main pingpong, minat volleyball boleh main volleyball, minat bola jaring boleh main bola jaring, badminton boleh plan, boleh atur. Dan ini antaralah kemanisan-kemanisan yang ada. Kalau kita just ikut usrah sekarang, so ini hanya sebahagian kecil saja. So ada banyak lagi yang benda kita nak explore. So mudah-mudahan insya-Allah selamat menikmati usrah dan tarbiyah. So saya merasai kemanisan ini dan saya harap you all juga akan merasainya atau sedang merasainya. Kalau masih belum betul-betul rasa, kitalah sebenarnya yang mencorak macam mana usrah kita berjalan, macam mana tarbiyah yang kita lalui ini berjalan. Kalau kita betul-betul komit dan ikhlas, insya-Allah kita akan merasai kemanisan ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, tamrin. Tamrin ialah lebih kurang macam daurah juga. Tamrin ialah sesi pelatihan. Biasanya kalau dalam tamrin yang banyak kita tekankan ialah tentang aspek-aspek kemahiran. So ada orang pakai istilah tamrin, ada orang pakai daurah kemahiran pun ada juga. Tapi macam itulah, tamrin ni kalau kita sebut terjemahan lebih kurang kita boleh sebut sebagai pelatihan. So ni sebahagian kek tarbiyah yang ada lah. Ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mungkin ada lagi kek lain. Kek lapisan bawah ke sebagainya. Kita ada muktamar. Muktamar ni macam convention. Kalau ada rezeki, kalau you all commit dengan baik, insya-Allah ada rezeki kita boleh jumpa dengan kawan-kawan yang ikut usrah daripada kawasan-kawasan lain. Ada rezeki boleh jumpa kawan-kawan yang ikut usrah daripada IPT lain. Ada rezeki boleh jumpa kawan-kawan yang ikut usrah macam kita di negeri-negeri lain. Ada rezeki boleh jumpa kawan-kawan yang ikut usrah macam kita di negara-negara lain. So kita ada juga muktamar ataupun convention, ada juga kita sebut sebagai nadwah ataupun forum ataupun bedah buku bincang tentang satu topik secara mendalam. So sebenarnya banyak lagi lah kek-kek kemanisan tarbiyah untuk kita nikmati bersama, insya-Allah. Alright. Okay, saya rasa itu kot, insya-Allah. Selamat menikmati usrah dan tarbiyah. So insya-Allah 10.34 saya serahkan kembalilah majlis kepada saudara Rahim. Silakan Rahim. Jazakallah khair pada Ustaz Taufik atas pengisian sebentar tadi. Alhamdulillah bertambah lah manis kita, insya-Allah usrah kita selepas ni ditambah lagi dengan aktiviti-aktiviti tarbiyah yang lain seperti yang Ustaz terangkan sebentar tadi kan. So mudah-mudahan kita kalau boleh nak menambah lagi kan kemanisan ni dan biarlah semua orang merasai kemanisan yang sama kan. So insya-Allah lah kita doakan mungkin ada sahabat-sahabat kita kalau lah selama ni dia duk ngintai-ngintai ataupun mungkin ada yang masih lagi tercari kan, dan ingin suasana yang sama seperti apa yang kita lalui, boleh je kan kita ajak kan. Boleh je kita ajak mereka sama-sama untuk merasai kenikmatan yang sama seperti mana apa yang kita rasai sekarang kan. So sebelum tu ingin ni mungkin pesanan ikhlas daripada organizer kan. Diharapkan audiens semua dah isi link pendaftaran yang beberapa kali di-share di ruangan chat. So harapnya
boleh diisi. Siapa yang belum isi boleh isi, ambil masa yang sedikit ni. Siapa yang dah isi, alhamdulillah, terima kasih banyak atas atas keperhatian audiens semua. So insyaAllah kita buka untuk soalan sekiranya ada. Boleh buka mic, boleh juga tulis di ruangan chat. InsyaAllah Ustaz Taufik akan baca satu persatu. Okey. Dah ada soalan di ruangan chat Terus jawab ke Encik Rahim? Boleh juga sementara kita menunggu soalan yang seterusnya. Boleh kita mulakan dulu Ustaz? Boleh kita jawab tunggu sikit-sikit So dah mula satu ni, ada satu dekat chat. Minta maaf jika soalan saya kedengaran ofensif. Macam mana kita nak tahu apa yang kita belajar itu betul kandungannya dan tidak menyeleweng? Saya ingin meletakkan diri saya sebagai subjek, memandangkan saya bukanlah orang yang arif tentang agama. Orang yang dahagakan ilmu seperti saya akan tend to terima apa yang diajarkan. Jadi macam mana saya nilai itu betul atau tidak? Terima kasih. Alright, Tahniah Izzah, soalan yang sangat bagus. Soalan yang sangat penting juga. Memang bila kita ikut usrah ataupun kita ikut tarbiyah, kita memang diminta untuk berfikir, menilai, merenung dan tidak menerima secara membabi buta. Istilahnya mengkhinzir buta. Maksudnya tak main terima saja. Memang kita dimintalah untuk berfikir, berbincang dan mendapatkan kefahaman yang mendalam tentang apa yang kita bincangkan. Baik. Okay, basically kayu ukur kita ialah macam mana benda tu betul atau tidak. Kayu ukur kita simple, seperti mana kayu ukur Islam. Itu Islam tu betul atau tidak, kita akan ukur benda tu ialah melalui Al-Quran ataupun Sunnah. So Nabi SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrain, atau kama qala, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana jika kamu berpegang kepada keduanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Alright. Jadi kayu ukur kita ialah based on Quran dan Sunnah secara asasnya. Dan kita melihat juga kepada sirah tentang aplikasi macam mana Al-Quran dan Sunnah tersebut diaplikasikan. Okay, baik. So, jadi waktu dalam usrah ataupun jika kita ikut program tarbiyah, look for nas-nas yang ada. Kena pasti dapatkan nas-nas yang ada. Kemudian actually kita pun Allah SWT kurniakan akal, kita boleh berfikir dengan baik sebenarnya. Kalau ada yang benda yang tak jelas, please tanya dengan murabbiah masing-masing, dapatkan penjelasan dan clarification. Selama saya ikut usrah atau saya ikut tarbiyah, alhamdulillah memang kalau ada benda-benda yang saya tak clear, saya akan tanya. Dan setakat ini saya tak jumpa lagi, memang tak jumpa satu pun yang bercanggah dengan Al-Quran ataupun Sunnah. So saya kalau ikut daripada sekolah, mungkin ikut usrah tu kalau daripada tingkatan 1 tahun 94. So ataupun kalau serius sikit mungkin tahun 96. So saya dah ikut usrah 24 tahun. Setakat ni alhamdulillah memang tidak bercanggah, dan juga kita memang merujuk kepada buku-buku yang ada. Bahkan buku-buku pun memang ada jual di pasaran. Cuma apa beza dia, buku-buku ni kita dah susun, maknanya buku mana nak baca dulu, buku mana nak bincang dulu, buku mana nak bincang kemudian. Itu kelebihan tarbiyah. Kita akan bincang bahan-bahan sesuai mengikut tahap kita. Kalau kita baru mulai ikut usrah, kita biasanya akan bincang bahan-bahan yang asas, yang penting. Kalau kita tafsir, kita akan bincang tafsir juzuk amal. Kita nak fahamkan basic-basic, merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ada, yang muktabar. Begitu juga hadis, kita akan bincang kalau hadis 40, kita akan mula dengan hadis 1, kemudian sampai hadis 10 dulu. Kita akan bincang sikit demi sedikit.
Dan sampai satu masa kita akan macam lebih mendalam dengan merujuk pada buku yang lebih mendalam lagi. Macam itu. So kelebihan tarbiyah ni adalah dia dah susun untuk kita. Tinggal lagi kita follow supaya kita tak pening. Macam orang belajar maths, kalau dia tak pandai tambah, kita jangan tambah tolak. Kita memang tak akan ajar dia algebra. So kita akan ajar basic dulu. Algebra dulu, tambah tolak dulu kan. Darab bahagi sikit, kemudian dah lama sikit algebra, kemudian lama sikit pembedaan, pengkameran dan sebagainya. So macam tu juga dengan tarbiyah ni kan. So kita boleh nak baca buku, beli buku buku mechanical dinamik macam tu kan. Bacalah buku pasal dinamik atau fluid ke ataupun apa-apa lah buku-buku yang advance, calculus kan. Okay, so kita beli buku advance kita baca, boleh, tak masalah. Tapi kalau kita tak ada basic, benda tu akan memeningkan kita akan rasa berat, kita akan rasa susah nak faham, which is kalau kita spend masa sikit untuk mantapkan asas kita, insyaAllah lepas tu kita boleh sambung dengan calculus dan seterusnya, kaedah berangka dan seterusnya kan. Okay, jadi it's a good thing actually untuk kita bertanya, berbincang supaya kita dapat kefahaman yang betul dan tepat. Dan memang asas sandaran kita yang utama ialah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang rasa macam tak jelas, please refer dan bincang dengan murabi dan kita akan jumpa sebenarnya apa jawapan yang ada insya-Allah. So saya personally menasihatkan kita tidak perlu terlalu risau, tapi pada yang sama juga tidak terlalu take for granted, ambil ringan dan sebagainya. So kita kena seimbang lah tengah-tengah. So kita terima bahan, kita fahamkan dan kita hayati, then mana yang tak faham kita tanya dan sebagainya. Pada sama kita follow. Dan of course bila kita ikut usrah atau tarbiyah, dia bukan kita nak tahu sahaja. So bila tarbiyah ni kita juga nak sentuh aspek kemahuan, efektif kita, perasaan kita, kejiwaan kita. Kita nak ada, bila kita tahu tentang something, kita nak buat. Dan bila kita nak buat, kita berusaha atau berlatih untuk buat. Itulah proses tarbiyah sebenarnya. Bukan sekadar kita nak tahu, tapi kita nak bina kemahuan dalam diri kita dan juga bina kemampuan. Tahu, mahu, sebenarnya mampu. Kalau kita pergi ceramah, kita tahu, insya-Allah kita akan tahu. Cuma mahu tu tak pasti lagi. Kalau kita dah mahu pula, mampu tu tak pasti lagi. Sebab tak ada orang yang nak bersama dengan kita untuk membuat perubahan pada diri kita. Of course syaitan tak suka kita berubah jadi lebih baik. Syaitan akan halang kita, hasut kita, nafsu kita akan melemahkan kita dan sebagainya, memalaskan kita. Tapi dengan adanya sokongan dalam tarbiyah ini, insya-Allah akan membantu kita untuk melonjak, untuk kita mahu dan juga mampu buat benda yang kita sepatutnya buat, insya-Allah. Alright, saya setuju kot, insya-Allah. Ada soalan lain ke? Atau tak jelas boleh tanya lagi? Boleh ke ni tadi Aliyah yang tanya, siapa? Izzah. Okey ke Izzah? Okey, tanya Izzah. Right. Bagus sebenarnya untuk kita inquiry, untuk kita mendapatkan penjelasan lanjut. Bagus. Memang kita galakkan, bukan kita sekadar tidak menghalang, bahkan kita galakkan, insya-Allah. Alright, yang lain ada? Nak tanya Abang Rahim pun boleh. Tak berani. Ramai saya rasa ustaz-ustaz pun ada ni dalam ni. Yang sekolah-sekolah agama ni kan. Cuma yang saya harap sangat kita dapat faham bahawa usrah ni bukan sekadar pertemuan mingguan. There's something besar sebenarnya di sebaliknya. Dan usrah ni bukan sekadar usrah saja, ada kek-kek lain yang kita kena nikmati lah. So bila sebut pasal usrah, sudah ada kena memerlukan kesabaran, memang kena memerlukan komitmen. Ada masa kita akan diuji. Semalasnya nak pergi usrah. Tapi percayalah, kalau ikut pengalaman saya lah, time kita malas, time tu lah yang kita akan rasa manis bila kita pergi usrah ataupun daurah macam ni.
ada orang yang sepatutnya datang malam ni kan. Ada tak kawan-kawan satu usrah kita yang sepatutnya datang malam ni tetapi terhalang, tak ditakdirkan untuk bersama pada malam ni. Dan mungkin di kalangan kita pun ada yang rasa aduh kena attend ke malam ni, macam tapi percayalah kalau kita lawan itu kita akan rasa kemanisan dia. InsyaAllah kita nak mudah-mudahan kita dapat capai benchmark kita lah. Apa benchmark kita? Generasi para sahabat, macam mana mereka qiyamul lail, macam mana mereka baca Quran, macam mana mereka jaga solat, so semanis kurma. So memang ni memang sangat best sebenarnya, dan sangat penting lah untuk kita merasai perubahan dalam diri kita, insyaAllah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan makin jauh daripada maksiat, makin jauh daripada benda-benda yang lara dan sebagainya. Wallahualam. Okey, ada pertanyaan lagi ke? Fatin, Fatini ada soalan? Intan, Izzati, Alif, Ibrahim, Najma, Hidayah. Hidayah ramai ni, ada berapa orang ni? Okay, ramai ni. Ustaz Syafiq pun ada. Ustaz Yakin pun ada. Okay, jelas kan insyaAllah. Saya selamat menikmati usrah dan tarbiyah semua, insyaAllah. Semoga Allah beri keberkatan kepada kehidupan kita semua. Bukan setakat kita dapat nikmat, tapi orang-orang sekeliling kita pun dapat tempias. Bayangkan macam mana seorang yang sebelum ikut usrah, mak dia macam pandang, alah dia ni entahlah boleh harap ke tidak. Tapi bila lepas dia ikut usrah, mak dia sangat rasa macam, oh bagusnya anakku, sejuk perut ibu mengandung kan. So maknanya nak cerita bahawa perubahan dalam diri kita sebenarnya melalui proses tarbiyah. Kalau dulu saya mungkin jarang hubungi mak ayah, tapi sekarang kita kena make sure tiap-tiap minggu berhubung, berkomunikasi. Ini semua kesan-kesan daripada tarbiyah. So adik-beradik kita pun dapat tempias, kawan-kawan kita pun dapat tempias, dan semua orang insyaAllah mudah-mudahan dapat tempias. Sorry sama-sama pula. Kira silakan lah. Kena mute. Tak apa Ustaz. Kalau dah tak ada pertanyaan, mungkin mungkin Ana ada satu pertanyaan lah kot, sebelum kita mengakhiri kan. Ustaz, macam mana kan nak minta pandangan sikit, kalau lah macam seperti contoh, macam mana kita nak pelihara sistem usrah tu sendiri kan. Seperti mana Ustaz nyatakan tadi, maknanya kita usrah itu maknanya kita selepas kita liqah usrah tu sebenarnya usrah itu masih berjalan kan. Maknanya sehinggalah datangnya pertemuan yang seterusnya kan, iaitu minggu depannya lah. So macam mana dalam tempoh kita di luar usrah tu yang begitu panjang, maknanya nak tunggu seminggu baru berjumpa semula. So macam mana kita nak pelihara dari sudut hubungan ni, ukhuwahnya, dari sudut interaksinya kan. Mungkin sebab bila berjumpa mungkin banyak perkara kita boleh binalah ukhuwah tu kan, ataupun boleh saling tanasuh lah, saling nasihat menasihati kan. Tapi kalau di luar liqah usrah, mungkin kadang-kadang boleh kata suasana tu dah tak ada, dah hilang kan. So dengan lagi-lagi dengan keadaan sekarang yang kita masing-masing banyak melalui berurusan melalui online dan sebagainya. So macam mana, apa pandangan Ustaz, dan mungkin minta tips sikit ke, macam mana untuk kita perbaiki lagi hubungan kita di luar liqah usrah tu sendiri. Mohon pandangan Ustaz. Okey, terima kasih. Mungkin ada beberapa perkara lah yang mungkin kita boleh lihat. Satu, sebenarnya saya sebut zaman sekarang zaman yang agak bertuah lah. Kenapa sekarang dah ada WhatsApp group, which is dulu masa
saya mula-mula ikut usrah. Masa saya kat IPT pun memang tak ada WhatsApp lagi. Smartphone belum wujud lagi masa tu. Memang kalau kita nak berhubung, mesej pun mahal. Satu mesej tu berapa sen lah, 10 sen sebenarnya. 10 sen ke 15 sen tak ingat lah. Tapi bersen-sen lah. So kadang kita kira lah kalau kita mesej sebab dia limit karakter. So satu mesej tu berapa panjang dia boleh type. Satu mesej tu satu orang je kita boleh hantar. Maknanya kalau kita nak hantar kat group, kita nak hantar kat 5 orang, kena hantar 5 mesej. Zaman dulu lah zaman yang kata apa, memang sukar. Tapi poin saya nak cerita ialah komunikasi tetap berlaku. Dan sekarang sepatutnya komunikasi lebih mudah berlaku. Itu poin saya. Sekarang sepatutnya komunikasi lebih mudah berlaku. Baik. Apa yang penting sebenarnya untuk mencetuskan komunikasi ni ialah apabila ada hubungan yang baik, yang erat antara ahli usrah. Tadi dalam link tu ada orang respon dia rasa awkward dengan murabi, ataupun mungkin kalau tak kenal lagi rakan-rakan seusrah mungkin awkward dengan rakan-rakan seusrah. Tapi itu adalah satu proses sebenarnya untuk kita saling mengenali dan rapat satu sama lain. Kalau siapa yang baru berkeluarga mungkin boleh faham lah macam mana ketika mula berkeluarga memang proses pengenalan ambil masa. So point saya lah untuk develop relationship yang baik yang memerlukan masa, memerlukan memang kita kena tendensi untuk bersabar dan sebagainya. Tapi masa je tak cukup, dia mesti ada usaha. Usaha ni yang kita sebut sebagai muayasyah atau pergaulan seharian, which is sangat penting. Dan pergaulan seharian ni dia sukar untuk berlaku kalau tak ada ikatan. So untuk membolehkan pergaulan berlaku memerlukan ikatan, dan ikatan yang baik ni akan dibina ialah apabila wujud kasih sayang. So bila kita sayang, kita akan teringat dengan dia, kita akan mesej dia. Macam saya pernah dengar ada orang bagi tips lah. Kalau boleh untuk kita menghidupkan hari kita dengan muayasyah, make sure setiap pagi mesej satu orang. Ini satu tips lah yang mungkin boleh kita cuba apply. Setiap pagi mesej satu orang. Mungkin rakan seusrah kita, just tanya khabar ataupun say hello ataupun bagi motivasi satu orang satu hari. So kalau 7 hari kita dah mesej 7 orang. Ini satu tips lah yang boleh kita pakai. Kalau kita ada masa yang lebih, boleh je nak mesej satu hari beberapa orang. Tapi mungkin kita boleh mula dengan satu hari satu orang. Mesej tanya khabar. Mungkin kawan yang dah lama kita tak jumpa. Mungkin mak ayah kita, mungkin adik-beradik kita kan. So boleh try tips ni. Satu hari setiap pagi satu orang. Seperti mana kita cuba sedekah setiap pagi RM1 ke atau sebagainya. So try mesej satu hari satu orang. Baik, berkait dengan ikatan dan kasih sayang ni, dia sebenarnya akan wujud kalau kita sebenarnya ada beberapa benda yang saya tak cerita sebenarnya dalam slide ni saya potong. Antara yang saya tak cerita ialah tentang rukun tarbiyah, saya tak cerita. Saya juga tak cerita tentang rukun usrah. So rukun usrah sangat penting. So rukun usrah ni ada 3. Yang pertama ta'aruf, saling mengenali. Yang kedua tafahum, saling memahami. Yang ketiga takaful, saling menyokong, saling membantu, saling menguatkan satu sama lain. So ta'aruf, saling mengenali. Tafahum, saling memahami. Takaful, saling membantu, saling menyokong, saling menguatkan. Alright. So usrah akan hidup kalau 3 ni wujud. So kalau selepas kafaratul majlis, perjumpaan usrah mingguan tu, tak ada 3 benda ni sukar untuk muayasyah atau komunikasi berlaku. So usrah mesti lengkap 3 benda ni, ta'aruf, tafahum, takaful. So 3 benda ni mesti kita lengkapkan. So kalau tak kenal, tak wujud kasih sayang. Tak kenal, tak cinta. Kalau nak cinta, maka kena ta'aruf, kena berkenalan. Right. So mungkin ada orang lain boleh kongsikan tips-tips yang lain, tapi saya percaya
Kalau ada hubungan yang baik, kita akan saling mendoakan, hati kita akan sentiasa bertaut, dan insya-Allah hubungan di luar sesi penyumpaan mingguan itu boleh berlaku kan. Kalau boleh kita nak usrah kita ni jadi tempat yang pertama kita meluahkan something. Selain daripada parent kita lah, of course parent kita tempat yang sangat utama. Tapi usrah kita juga menjadi tempat yang utama untuk kita meluahkan, berkongsi cerita, berkongsi masalah dan sebagainya kan. Dan benda ni memang sukar untuk wujud kalau 3 rukun usrah tadi tak ada. Ta'aruf, tafahum dan takaful. So that's why wujudkanlah saling mengenali, saling memahami ni. Wujudkan rasa kasih sayang, ikatan yang kuat antara ahli. InsyaAllah yang lain akan come naturally. Kita akan naturally rasa rindu, naturally rasa nak contact, naturally rasa nak ambil tahu pasal dia, apa cerita, apa dia buat. Naturally, benda tu akan datang natural kalau hati dah sayang. Alright, selamat berkasih sayang semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Okay, Rahim. Okey, jazakallah khair pada Ustaz atas pencerahan sebentar tadi dan alhamdulillah Ana ingin mengucapkan tahniah kepada semua sebab mampu memberikan komitmen yang tinggi sehinggalah sehinggalah ke penghujung pertemuan kita pada malam ni. So alhamdulillah walaupun dikala masing-masing mempunyai komitmen yang berat jugalah ada yang dengar cerita baru lepas exam, ada yang masih lagi tengah rajin study dan sebagainya kan. Tapi insyaAllah mudah-mudahan komitmen yang kita letakkan ni insyaAllah Allah lihat, Allah pandang dan Allah ganjari kita dengan ganjaran yang setimpal insyaAllah. Tak lupa juga sekali lagi Ana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Taufik atas pengisian yang sangat-sangat membina pada malam ni. Rasanya mungkin pengisian ni pengisian yang sangat-sangat kita dambakan, sangat-sangat kita perlukan dalam waktu sekarang kan. So insyaAllah bolehlah kita panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang tak dapat hadir pada malam ni. Dan insyaAllah kita kena sematlah dalam hati apa jua input-input yang penting yang seperti tadi Ustaz telah ceritakan kepada kita So Allah alam, Ana rasa setakat di sini saja pertemuan kita. Sekiranya ada apa-apa persoalan tambahan dan sebagainya boleh dirujuk kepada murabi masing-masing lah So insyaAllah Ana akhiri pertemuan kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul As.